Maka dia duduk kat rumah menangis tak keluar-keluar daripada rumahnya. Nabi merasa kehilangan, suruh satu orang pergi tengok. Didapati di rumahnya menangis. Katanya, kenapa kamu menangis? Kalau Allah dah tegur aku, amal perbuatan aku sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Thabit bin Qais bin Syammas, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan suaranya jauhari, suaranya itu keras. Jadi kalau berbicara nampak macam berteriak. Dan beliau dikenali sebagai khatib. Orang kalau berbicara berkhutbah memang handal. Ketika turun firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Kamu jangan angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Kata Thabit, ini ayat untuk aku lah ini. Aku punya suara yang lebih tinggi daripada Nabi. Maka dia duduk kat rumah menangis tak keluar-keluar daripada rumahnya. Nabi merasa kehilangan, ini Thabit mana tak nampak? Suruh satu orang pergi tengok. Didapati di rumahnya menangis. Katanya, kenapa kamu menangis? Kalau Allah dah tegur aku, amal perbuatan aku sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab suara aku lebih tinggi daripada suara Nabi. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tahbata a'malukum antum la tash'urun. Kalau suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi, akan dihapus semua pahala ibadah kamu sementara kamu tidak menyadari. Aku termasuk orang yang suaranya lebih tinggi daripada Nabi, amal aku sudah dihapus oleh Allah, aku sudah. Dia menuduh dirinya. Utusan Nabi itu beritahu kepada Nabi SAW, bagi tahu Thabit menangis disebabkan oleh kerana ayat firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Kata baginda Rasulullah, bagi tahu kepada dia, dia bukan termasuk daripada ayat tersebut dan dia termasuk orang ahli syurga. Maka balik orang lelaki itu bagi tahu kepada Thabit, maka gembiralah Thabit dengan kabar gembira disampaikan oleh Nabi SAW. Ya subhanallah, Nabi bagi tahu dia bagian penghuni syurga. Apa sebabnya? Karena merasa bersalah kurang beradab dengan Nabi. Adab dengan Nabi ini luar biasa, hadirin hadirat. Dalam panggilannya, dalam sebut namanya. Kita kalau sebut nama Nabi, salawat kepada Nabi SAW. Orang kedekut kalau disebut nama Nabi tak bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi Thabit bin Qais adabnya kepada Nabi hanya pada bahagian intonasi suara itu saja menjadikan dia mendapat kabar gembira, dia penghuni syurga. Perlu untuk kita mengambil ibrah ketika membaca Al-Quran. Sejauh mana kita itu mengambil penghayatan bila berbicara tentang sifat orang-orang beriman, adakah kita punya sifat itu atau tidak? Bila berbicara tentang orang-orang derhaka karena perbuatan tertentu, adakah kita termasuk daripada orang berbuat seperti itu atau tidak? Thabit bin Qais ini juga memiliki cerita tersendiri di mana dalam satu peperangan dia gugur syahid. Ketika meninggal dunia syahid, orang lain bermimpi tentang dia. Beritahu kepada lelaki itu, "Hai, aku punya baju besi dicuri oleh fulan bin fulan. Kamu jangan anggap kata-kata aku ini mimpi kosong." Dalam mimpinya di warning dia. Aku punya baju besi dicuri oleh si fulan. Disimpan di tempat simpanan kudanya. Di satu tempat begini, begini dan begitu. Yang beritahu orang meninggal syahid, bagi tahu kepada Khalid bin Walid untuk pergi ambil itu baju besi. Bagi tahu kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau aku ada hutang kepada fulan begini dan begini, nanti tolong bayarkan. Bangun daripada tidur lelaki itu pergi jumpa dengan Khalid bin Walid bagi tahu. Dilakukan oleh Khalid bin Walid, dikejar di mana orang itu rumahnya sebagaimana diberitahukan dalam mimpinya, dijumpai itu baju besi yang dicuri. Diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentang pesanannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, tunaikan wasiatnya. Satu-satunya orang yang berwasiat setelah wafatnya ditunaikan, Thabit bin Qais bin Syammas. Alam arwah ini macam-macam hal-hal yang luar biasa terjadi. Kalau ini boleh terjadi kepada sahabat Nabi Thabit bin Qais, boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Tapi adakah wajib untuk percaya? Bila ada dalam sini, kita wajib percaya. Tapi kalau orang lain mendakwa, kita tidak wajib, tapi tidak punya hak untuk mendustakan.